Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pengamal media mesti sentiasa berhati-hati dalam menentusah dan menyampaikan sesuatu berita. Isu sensitif seperti peperangan lazimnya terdapat banyak propaganda dan maklumat palsu yang disebarkan. Menurut Ketua Pengarah NGO Pialara Palestin, Hania Bita, sukatan internet dan maklumat serta serangan bersasar terhadap pengamal media di Gaza menyebabkan banyak penderitaan orang awam. Ini berikutan peperangan di sana tidak sampai kepada pengetahuan umum. Beliau yang juga panel salah satu sesi pada persidangan literasi media dan maklumat global MIL 2024 UNESCO turut menggesa rakyat Malaysia agar terus bersolidariti terhadap nasib warga Palestin. So I hope from you people in Malaysia to always stand for justice, to stand for people who are being killed, whose genocide is practiced against them, and to really speak up and demonstrate and refuse what you really makes you really feel as human beings. So before you go to bed, you have to feel that at least you did something to help people out, especially in Palestine and in Gaza. Sementara itu, penolong Ketua Pengarah Komunikasi dan Maklumat UNESCO, Taufik Jelasi berkata, persidangan ini mencerminkan komitmen PBB, pengamal media dan pencipta kandungan digital untuk keselamatan maklumat yang lebih selamat. Inisiatif media dan literasi ini untuk memastikan tidak ada mana-mana pihak yang ketinggalan dalam era digital. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan rejim Zionis di Bandar Tulkam, tebing barat pada Khamis. Agensi berita rasmi Palestin Wafa berkata sejumlah besar kenderaan Israel termasuk jentolak berat turut dilihat memasuki bandar itu menuju ke kem pelarian Nur Shams. Serangan kejam turut menyebabkan sebuah klinik perubatan yang dikendalikan oleh UNRWA musnah semasa serbuan di kem berkenaan. Dalam pada itu, tentera Zionis mendakwa operasi itu menyasarkan infrastruktur kumpulan pejuang di Nur Shams. Serangan berterusan Israel sehingga kini telah mengorbankan 43,162 orang rakyat Palestin selain mencederakan 101,510 yang lain. Perkembangan banjir di Sepanyol. Banjir kilat besar beserta lumpur telah korbankan sekurang-kurangnya 158 penduduk di negara itu. Jumlah korban teramai direkodkan di Valencia, kawasan paling terjejas dengan lebih 100 korban. Bagaimanapun, angka tepat mangsa terlibat bencana itu tidak dapat dipastikan ketika ini. Menteri Besar Wilayah dan Demokratik Angel Victor Torres berkata, masih ramai yang dipercayai hilang dan belum ditemukan. Pasukan penyelamat terus bergiat usaha mencari mangsa. Banjir terbabit disifatkan paling dahsyat landa negara itu dalam tempoh 3 dekad. Sepanyol berkabung 3 hari dengan bendera dikibarkan separuh tiang. Di Brazil, 2 bekas pegawai polis dikenakan hukuman penjara dalam tempoh yang lama kerana membunuh anggota Majlis Rio de Janeiro, Marielle Franco dan pemandunya Anderson Gomes. Roni Lessa dijatuhi hukuman penjara 78 tahun 9 bulan, manakala Eliseo Queiroz dipenjara selama 59 tahun 8 bulan atas pembunuhan yang dilakukan pada 2018. Hakim Lucia Glioche juga memerintahkan tertuduh membayar pampasan kepada ibu bapa dan anak mangsa. Franco yang berusia 38 tahun ketika kematiannya adalah bintang yang semakin meningkat dalam Parti Sosialisme dan Kebebasan Brazil. Pembunuhannya berlaku beberapa minggu selepas Kerajaan Persekutuan memutuskan bahawa tentera Brazil akan mengambil alih semua operasi keselamatan sehingga akhir 2018 di Rio. Franco lantang mengkritik tindakan itu dan menyifatkannya boleh memburukkan lagi keganasan polis terhadap penduduk. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.